اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت اعتكاف في هذا المسجد سنة الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Fadhilatul Imam, Tuan Imam, Ustaz, Muslim Masjid, Tuan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala rabbul alamin. Dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu malam untuk sambung kita ikam kita insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah lagi dan lagi. Semoga Allah Ta'ala berkati umur kita. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala selamat kita daripada musibah malapetaka serta fitnah akhir zaman, dan pelihara kita daripada kelalaian. Maka atas maksud itu semoga diberkati oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sama-sama kita baca kita suratul Fatihah untuk kita hadiahkan khususan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi Rasul yang dahulu dan seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in dan salafus salih, uli Allah, para syuhada, alim ulama, tuan-tuan guru juga guru-guru kita, dan kepada khususan almarhum Imam Syekh Ibn Athaillah rahimahullah taala, pengarang kita ikam ini, juga seluruh guru-gurunya, murid-muridnya, ahli keluarga juga keturunannya. Juga kepada khususan almarhum ayahanda Ustaz yang dimuliakan Allah Ta'ala, almarhum Abdul Ghani bin Awang Kecil, juga seluruh ahli keluarga juga keturunannya. Dan juga kepada khususan almarhum ayahanda dan bonda serta mentua nampak mentua kita semua yang hadir pada malam ini, dengan seluruh ahli keluarga juga keturunan kita. Seluruh umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama malam ni hikmah yang ke-13, surat 33 insyaAllah, iaitu tentang tajuk kita malam ni. Kata ulama ini disebut iman tidak masuk ke dalam hati yang keruh. Iman tidak masuk ke dalam hati yang keruh. Juga ada disebut dalam tajuk yang ke depan, juga maksudnya lebih kurang sama, iaitu iman tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dunia. Iman tidak akan masuk dalam hati yang penuh dengan gambaran dunia. Juga tajuk yang lebih kurang hampir tapi makna yang lagi tinggi, itu disebut oleh ulama ini, iman bila masuk dalam hati maka akan jadi teranglah hati kita yang gelap itu. Subhanallah. Namun ketiga-tiga tajuk ni, kunci utama tu apa tuan-tuan? InsyaAllah kita akan jumpa sekejap lagi. Baik. Hikmah yang ke-13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala,
kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yar'alu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati qafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yanub min hafawatihi. Al-Hikmah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah, ada 4 perkara disebut kaifa. Apa maknanya? Bagaimana? Umpama kita, bagaimana kalau nak pandai, kalau tak baca buku, bagaimana? Bagaimana nak senang jika kita tu tidak berusaha, bagaimana? Bagaimana kita nak boleh baca Quran kalau kita pun tak mau pergi belajar mengaji Quran? Contoh, bagaimana? Jadi di sini tuan-tuan, ulama ni bimbing kita. Bagaimana akan dapat terang hati, itu yang pertama. Dan 4 bagaimana? 4 ni kena ada kat kita. Kita pegang siap-siap. 4 perkara ni kena ada kat kita. Sebab kemuncak tu duk ada nombor 4. Tuan-tuan. Allah. Kita mengaji ni tuan-tuan penting untuk kita nak bagi terang. Baik. Pertama kata ulama, bagaimana akan dapat terang hati seseorang atau seorang yang gambaran dunia ni terlukis dalam lensa cermin hatinya. Artinya, bagaimana hati tu nak terang kalau dunia tu banyaklah hati kita. Maksud pasal mudah begitu. Bagaimana hati kita akan terang jika mana gambaran dunia ni banyak terlukis dalam lensa cermin hati kita. Macam dulu kita pakai kita presentation. Dulu pakai HP betul. Kita letak dia punya skrin putih tu, kita lampu cahaya tu ditampal pancal naik ke depan tu. Dulu kita pakai dulu. Lah ni kita pakai LCD. Dulu kita pakai apa nama skrin tu? Pakai HP tu. OSP. Kita lukis kat situ, kita letak kat skrin tu, dia pasang, dia naik ke depan kan. Apa yang kita letak kat situ, gambarnya gambar kami lah keluarnya. Kalau gambar ayam lah keluarnya. Begitu maksudnya. Kalau kita letak gambar dunia dalam skrin OSP ni, maka dekat slide yang kita letak kat dinding tu keluarlah gambar dunia. Faham tuan-tuan tak? Subhanallah. Maka tak dapat menipu daya pada hatimu. Jika mana pada hatimu itu ada pada dunia, akan terbit pada mulutmu itu dunialah. Bila kamu sering berkata-kata hal dunia, maka begitulah apa yang ada pada hatimu. Tidak akan berubah, melainkan jika di hati itulah ada benda yang sama pada mulutnya. Subhanallah. Hadirin sekalian. Maka hati itu nak terang bagaimana jika mana dalam hati kita ni penuh dengan dunia. Artinya disebut oleh hadis kursi. Jawapan yang pertama pada tajuk ini, tuan-tuan perhati. Saya sering baca hadis kursi sebelum ini. Di banyak jawapan-jawapan tu ada Allah sebut. Baik, ini jawapan yang pertama. Soalan kita yang pertama, bagaimana hati nak terang jika mana gambaran dunia tu penuh dengan hati kita? Maka kata Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yaqulullah Ta'ala, ya bani Adam, biqadri malika ila dunya wa ma'abati min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubban dunya fi qalbin wahidin abadan. Ya bani Adam, tawara' ta'rifuni wa tajawwa' tarani wa tajarrad li ibadati tusilu ilayya ila akhir hadis atau kama qala. Ini jawapan kepada soalan kita yang pertama, bagaimana hati itu nak terang jika mana gambaran dunia itu penuh pada lensa cermin hati kita. Maka kata Allah, wahai sekalian manusia, sejauh mana engkau cenderung atau condong
Jadi di situ, bila dunia tu banyak, hati akan condong ke mana? Allah. Kalau dunia tu banyak, hati condong ke dunia lah. Apa jawapannya? Buktinya, Allah kata pada kita, wahai manusia, sekalian manusia, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia, condong kepada dunia, dan sejauh mana engkau mencintaiku, kata Allah, maka sekadar itulah darjatmu di sisiku. Allah Rabbi. Artinya, darjat kita di sisi Allah mengikut sebanyak mana condong hatimu. Ke dunia kah banyak? Kepada Allah kah banyak? Nak diukur kayu arasnya, boleh kita tengok. Sebanyak mana pada mulutmu memuji, ingat kepada Allah. Pada mulutmu ingat, pada mulutmu menyebut memuji Allah. Pada hatimu mengingati Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, pukul 7 dah, maghrib dah. Duk main bola lagi. Subhanallah. Mak bapak duk tunggu kat luar TV padang, anak-anak main bola. Saya nak tahu. Allah, saya kata. Jadi, kamu lebih rela masamu habis kepada dunia nak tengok anak-anak tu main bola. Bagi menang pasukan. Tengok waktumu dah maghrib lah. Jika dia boleh tahu beza tentang agama akhiratnya, hatinya ke mana nak dicondongkan, di situ ukuran kita. Antara bila azanmu dengar, bila diazankan, hati kakimu ke mana kamu condongkan, untuk ke mana? Untuk kesibukkan duniamu atau sibukkan akhiratmu? Di situ ukuranmu. Kerana kata Allah Ta'ala, karena sesungguhnya tidak aku campurkan antara cinta kepada aku dengan cinta kepada dunia dalam satu hati untuk selama-lamanya. Allah. Ustaz, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Betul. Kita kata demikian, kita perlu dua-dua. Tapi kamu letak yang mana dulu? Lebih besar, lebih utama. Akan tiba masanya, kata Allah, antara dua cinta ni tak boleh bergabung dalam satu masa. Tak boleh duduk dalam satu masa. Saya dihuraikan di bawah, ada jawapan kita dalam kitab ini. Bila tiba masanya, kamu akan tolak antara dunia dan akhirat, kamu akan bagi laluan kat mana dulu? Asal gila kita mayam kedua boleh tolak zuhur lagi. Kita selesai dulu, kita pergi kenuri dulu. Begitu. Kita mesyuarat, kita meeting dulu. Segi ketiga, zuhur lagi. Masih ada. Di situ datangnya. Bila datang tuntutan antara dunia dan akhirat, bertembung waktu itu, di situlah ukuran kamu nak letak mana dulu. Subhanallah. Jika pada hatimu penuh dengan dunia, maka kamu akan pilih dunia untuk didahulukan pada pekerjaanmu. Ini membantu kita dalam membuat keputusan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, anak bini kita, dalam kerja pejabat kita, kerjaan kita, kerja. Di mana-mana hidup ini. Nak pergi kebun, nak pergi ladang. Dah tahu dah hansak mungkin 4.22 contoh. 4.20. Yang pergi pakai baju bendang, baju padang tu pergi ke bendang buat apa? Contoh. Dah tahu dah kita dah hansak mungkin 4.30 sekejap lagi. Yang pakai baju pergi kelas napang, bawa pergi kebun. Siapa suruh? Kita dah tahu dah. Kerana kita tidak meletakkan dunia akhirat itu lebih dahulu, maka kita kesampingkan urusan akhirat. Tak apa. Sebenarnya alasan itu dicipta untukmu. Merasa supaya kamu selamat atas perbuatanmu itu. Padahal perbuatan itu tercela. Kata Allah, darjatmu di sisiku mengikut hati kamu condong ke mana. Ke mana banyak kamu condongkan. Sesungguhnya tidak aku campurkan antara cinta kepada aku dengan cinta kepada dunia dalam hati untuk selama-lamanya. Subhanallah. Sampai masanya dunia itu ditolak, akhirat itu diutamakan, ataupun sampai masanya diuji kepada hatimu. Dunia itu kamu dahulukan, akhirat itu kamu ketepikan. Terutama dalam hal ini, dalam bab solatmu, dalam bab ibadatmu. Dan jika kamu ada kuasa sikit, dalam bab meletakkan hukum-hukummu, peraturanmu, urusan agamamu atau urusan duniamu, peraturan undang-undang agamamu atau peraturan undang-undang duniamu, yang mana kamu nak dahulukan. Kerana di situ datang ujian untukmu, kepentingan duniamu untuk kamu jaga gajimu, pendapatanmu, pangkatmu,
Subhanallah. Tuan-tuan, hadirin sekalian. Maka kita balik di sini. Bagaimana akan terang hatimu? Hati seseorang yang dunia itu terlukis dalam lensa hati, cermin hatinya. Subhanallah. Itu kita kena bersihkan dunia tu. Lagu mana? Jawapan tu nombor 3, nombor 4 nanti. Nombor 4 nanti. Maka kita kena tahu, bila kita mengaji, kita harus susun atur tentang penyakit kita nak buat mana ubat dia. Penyakit lah ni, penyakit. Penyakit kita ni kita nak rawat macam mana? Silap makan. Saya ada pergi belah selinsing. Subhanallah. Seorang jemaah tu, dia dah kritikal sikit dah. Kerana disebabkan tak mau pergi jumpa doktor, dia sakit, dia takut nak pergi, dia pergi farmasi. Farmasi bagi ubat pening. Tak apalah, balik makan, tak lega-lega. Pergi klinik-klinik biasa aja. Klinik kata, ni apa, kecil manis ni, kita kecil manis. Allah Rabbi. Last kali, pergi hospital. Apanya, sakit lain, bagi ubat lain. Akhirnya penyakit itu merebak sampai ke hati dah. Allah Rabbi Karim. Subhanallah. Jadi penyakit itu jika kita tak tahu kita nak rawat, maka kita main tembak-tembak saja agak-agak. Akhirnya penyakit itu merebak. Sampai makan hati kita. Sampai penuh dalam hati kita ni dunia sahaja. Dunia penuh hati kita. Berat bila dunia tu penuh. Nak solat 2 rakaat pun berat. Nak zikir sehari 100, 1000 pun tak ada, berat. Nak zikir sehari 1000 tak ada, berat tuan-tuan. Nak salawat sehari 1000 tak ada, berat. Kita lebih ringan dengan benda-benda seperti handphone kita. Itu dunia lah tu. Tapi kerana kita dah dimakan, kita dibius oleh ubat pelali dunia. Kita kena disihirkan dunia. Maka kita ternampak yang kita tu senang sakit. Tapi kita tak nampak. Maka bagaimana caranya? Kita main mengaji, kita belajar. Dipimpin oleh guru kita. Baik. Yang kedua. Atau bagaimana akan hatimu? Bagaimana hatimu? Saya ambil jawapan tu nak bagi letak kat situ. Kat situ dia tak ada sebut. Atau bagaimana akan terang? Akan pergi menuju kepada Allah. Nak menuju tu siapa? Hatimu lah menuju kepada Allah. Yang kedua pula. Bagaimana hatimu nak menuju kepada Allah? Yang pertama. Bagaimana hatimu nak terang? Nak terang. Terang akhirat. Jika dunia masih banyak, satu. Yang kedua, bagaimana hatimu nak menuju. Terang satu, nak menuju satu. Menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Padahal ia masih terikat, terbelenggu dengan syahwat hawa nafsunya. Allah. Hatimu nak beramal kerana Allah, tapi diikat oleh belenggu syahwat hawa nafsu, untuk dapat pujian makhluk, untuk dapat pujian manusia ini, untuk dapat habuan bantuan, untuk dapat sanjungan, semua-semua tu. Bagaimana hati itu akan diikat untuk Allah semata-mata. Hatta disebutkan kita, jangan kamu tukarkan amal solehmu, amal ibadatmu dengan syurga, berupa balasan akhirat, iaitu syurga. Kerana syurga juga makhluk. Maksudnya ciptaan Allah. Jangan kamu gadaikan amalmu untuk minta balas kepada syurga. Sampai teratur. Kerana syurga itu juga makhluk. Amalmu itu tak dapat ditukar ganti. Amalmu hanya untuk Allah semata-mata. Dibimbing kita. Supaya kita buat tu, niat kita beramal tu bukan sebab syurga. Sebab kerana kepada Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Nak bersih hati kita. Jika tidak, Allah duduk tepi. Kita niat kita hanya nampak balasan tu. Macam bapa bagi motor ke anak. Bagi anak yang pertama dapat motor, dia gila dengan motor tu, dia lupa bapa tu. Anak yang kedua dia bagi motor ke anak yang kedua. Anak kedua tu lebih sayang bapa, terima kasihnya, wahai ayah, bagi motor kat saya. Dia tak sibuk dengan motor tu, dia sebut dengan ayahnya. Dia sayangnya ayahnya, dia hormat ayahnya. Dia nampak kepada Tuhan yang memberi nikmat. Siapa yang Tuhan memberi nikmat? Allah. Tapi kerana tenggelam dengan dunia, dia sibuk dengan nikmat. Dia lupa Tuhan yang beri nikmat itu Allah tu sendiri. Dia sibuk dengan nikmat, dia tenggelam dengan nikmat. Allah Rabbi. Baik, jadi di sini yang kedua, bagaimana hatimu akan menuju kepada Allah jika masih terikat, terbelenggu oleh syahwat,
hawa nafsunya. Allah Rabbi. Maksudnya bila syahwat kita, nafsu kita tu masih lagi kuat. Kita nak dipuji, nak disanjung, nak disebut-sebut, nak diberikan sanjungan, berikan anugerah, mendapat darjat, mendapat tingkat, mendapat habuan anugerah. Tuan-tuan semua tu nak dapat follower ramai, nak dapat banyak like ataupun follower, maka kita buat sesuatu tu bagi orang semua tengok kita, yang puji kita, ramai yang akan ikut kita. Itu semua terbelenggu dengan hawa nafsu. Allah. Jadi kita ni tenggelam. Kita bersangka, ya aku banyak amal ni, aku banyak amal, aku dah okey dah. Tapi kita tak sedar yang amal kita tu nanti, amal kita tu jadi rosak. Sebab amal kita tu bukan kerana Allah, kerana makhluk, kerana hawa nafsu kita. Hati-hati tuan-tuan. Jadi bagaimana hati tu nak menuju kepada Allah? Apakah caranya? Apakah ubatnya? Ada ubatnya. Apakah dia? Tunggu Ustaz, di ujung nanti. Tuan-tuan, kita sebut yang keempat tu ada jawapannya. Subhanallah. Sebab apa? Kita memang tak mampu. Ya Allah, kami tak mampu. Apakah caranya? Baik, ada caranya. Yang ketiga pula. Dan atau bagaimana akan dapat hatimu masuk ke hadirat Allah. Maksudnya hadir, hati itu hadir. Hadir ni tenggelam. Ke hadirat Allah. Maksudnya ibadat kita tu tenggelam. Kita konsyuk pada ibadat kita. Kita rasa lazat pada ibadat kita. Kita rasa seronok pada ibadat kita. Itu hadir. Ibadat kita tu kita tenggelam dalam amal tu. Kita sibuk dengan amal tu. Kita lupa pada dunia. Itu namanya hadir ke hadirat Allah. Maksudnya sampai. Pertama terang hatimu, terang. Yang kedua kita menuju. Yang ketiga hadir. Ada orang yang terang, nak pergi semayang masjid ni, ada kuliah. Teranglah tu hati. Dia pun menuju ke masjid. Menuju tu tapi belum lagi masuk, belum hadir. Abang pergi mana? Masjid. Sampai dah masjid. Masuk tak? Tak masuk lagi, duduk kat luar. Tak masuk tu masih belum dikira lagi. Sebab satu kalam ulama menyebut di sini, nur ilahi itu hanya sampai ke hati. Tapi tak masuk dalam hati lagi. Baru sampai, tapi tak masuk lagi. Maka orang yang mendapat nur ini masih dapat melihat Tuhan dan dirinya, dunia dan akhiratnya. Yakni cinta dunia tu ada kat hati dia, tapi masa yang sama dia cinta akhirat. Tapi dia masih cinta diri dia. Dan cinta Tuhannya bercampur-campur. Dunia pun ada, akhirat pun ada. Semua kita bergaul semua tu ada kat kita. Adapun nur ilahi yang langsung masuk dalam hati, maka dia takkan pandang dah yang lain kecuali Allah Ta'ala. Maka kita ulama, apa bezanya? Apabila nur iman masih di luar hati, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Dia masih kuat, dunia pun kuat. Masa yang sama, dia sedang cinta akhirat. Tapi dunia pun boleh tahan juga. Tapi apabila nur iman menembus masuk dalam hati, maka hanya cinta kepada Allah. Tidak ada lainnya. Dunia tu akhirat tu dijunjung, dunia tu dikilik. Bukan akhirat junjung, dunia pun junjung, dua-dua junjung. Dia bergoyang, dijaga salah satu. Tapi yang ni, yang kedua, dunia dikilik, akhirat tu dijunjung. Maksudnya akhirat tu masuk ke dalam hati dia utamakan akhirat. Maka jika nur iman di luar hati, itu namanya Islam. Namanya Islam. Tapi jika nur iman tu masuk dalam hati, barulah bernama iman. Subhanallah. Jika nur iman itu, nur cahaya ilahi itu masuk dalam hati, itu dinamakan iman. Allah, Islam, ya, dan beriman dan beramal soleh. Ini kena dua. Islam saja mana buktinya, mana amalmu? Tak masuk. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak menuju sampai dan hadir ke dalam hati kita. Tiga. Pertama terang hati kita. Yang kedua hati kita terang menuju pergi kepada Allah. Dah sampai kepada Allah, hadir hati kita.
Hadir. Pertama terang nak main masjid. Terang dah malam nak pergi masjid. Terang. Contoh. Menuju ke masjid. Sampai ke masjid. Menuju ke masjid. Sampai ke masjid. Hadir duduk. Hadir. Dalam masjid ni hadir. Dia bersama-sama. Itu baru betul. Tapi hadir tu hadir hati dan jiwa raganya. Bukan hadir diri dia, badan, jiwanya ke mana. Dengan handphonenya ke dunia luar semua. Itu belum hadir. Badan duduk tapi hati terbang ke mana. Hadir ni artinya dia tenggelam dalam diri dia. Disebut dia dengan Allah Ta'ala. Tu hadir. Namun tuan-tuan, nak dapat hati tu sampai, nak dapat hati tu terang, nak dapat hati tu hadir kepada Allah, apakah caranya? Baik, yang keempat, baru tengok. Yang keempat tuan-tuan. Supaya kita tahu nanti formula resepi kita nak baiki jiwa iman kita bagaimana. Siapa nak baiki? Kita semua sendirilah. Masing-masing kena usaha diri dia dengan Allah Tuhannya. Baik. Maka kita ambil ilmu ini. Atau bagaimana hatimu akan masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya yang diupamakan seperti janabat berjunub. Umpama orang yang berjunub, dia tak boleh semayang lah berjunub. Kan? Dia kena mandi bersih dulu baru boleh pergi semayang. Dia sampai dah tapi tak boleh semayang. Maka tak boleh juga. Nak semayang tu dia kena mandi wajib. Atas hadas besarnya, hadas junubnya, janabahnya. Subhanallah. Maka di sini disebut ulama di sini pada hakikatnya janabah itu dikatakan kelalaian. Lalai. Sampai Nabi tegur, bila kamu semayang, kamu duduk lalai, duduk main janggut kamu. Lalai. Hati tu tak hadir. Jika kamu datang ibadat kamu lalai masih kamu dengan duniamu. Hati kamu tidak di situ, tidak hadir. Begitu. Kamu datang tapi hati kamu tidak ada di sini, maka kamu lalai. Waktu nak maghrib dah, nak masuk maghrib dah azan. Kamu masih dengan benda-benda duniamu. Itu lalai namanya. Dengan kedaimu, dengan makan-makanmu, dengan sembang-sembangmu, pergi kebun ladangmu. Satu baru ni, dengan sahabat saya kami pergi semayang, pergi kuliah. Suatu tempat. Kat tempat kita lah. Kat surau-surau di tempat-tempat kita Taiping ni. Saya tak sebut namanya. Di tempat mana. Maghrib dah awal pukul 7, 6 minit. Kan 7, 5 minit. Kemarin dulu 7, 8 minit. Saya sampai-sampai tu, bertembung dengan orang jemaah tempat saya nak pergi surau tu lah. Dua apa? Duk pegang mesyuk rumput lagi, Hajinan. Pegang mesyuk rumput lagi. Dan saya kata kat saya, "Oi, maghrib ni berhenti lah." Saya sembang dua lah dalam kereta. Tak buka tingkap, marah pula. Pukul 7, 2 minit duk galah mesyuk rumput lagi. Subhanallah. Bila masa nak balik mandi lagi? Saya kata tak apa, kita tengok je lagi. Tak main tunggu ke masjid ke surau. Rumah dengan surau, asal pintu pagar gad tu dengan sini dekat lagi lah. Dekat lagi rumah dengan surau. Tapi kerana apa? Kerana bagaimana hatimu dan dirimu nak hadir kepada ibadat kepada Allah. Jika kamu lalai pada duniamu, lalai dengan masa makanmu, berbual-bual shoppingmu, kedai-kedaimu, Allah. Itu bermaksud kita takkan dapat sampai menuju kepada Allah. Apatah lagi hadir, menuju pun tidak, sampai pun tidak, hadir pun tidak. Jika dunia pun penuh pada hati kita, jika kita ini masih hawa nafsu kita, jika hati ini lalai dengan agama kita, lalai. Nak ibadat Quran tak sebab baca muka surat, tak sebab baca Quran, lalai dengan handphone. Semalaman satu muka surat pun payah. Al-Mulk pun tak sebab baca, Waqiah tak baca, atau Yasin, atau Al-Kahfi, atau Baqarah, Al-Imran, atau apa-apa surah. Muka surat Quranmu tak berubah. Kamu lalai. Jika kamu ambil masa seminggu tu ada 3 kali, 2 kali Quran baca, masih lalai. Subhanallah. Kerana apa? Kenapa kamu tak lalai pada duniamu? Duniamu sangat. Kamu keluar, tinggal handphone. Masuk balik ambil handphone. Tak lalai. Kamu sentiasa. Kamu tak lalai pada duniamu.
Kamu pergi tambahkan baja beracun, nak pergi ke apa benda dapat hasil yang banyak, makmur hasilnya. Kamu tak lalai nak pergi nampak keuntungan. Tapi pada agamamu, pada imanmu, kamu tak usah untuk tambah. Kamu tingkatkan dengan baca Quranmu, zikirmu, doamu. Dan kuncinya di mana? Di hujung ini. Jika kunci yang hujung ini, kalau kita tak ambil, tak buat yang hujung ni, kita tenggelam dalam empat tenggelam kita. Apa kuncinya? Tuan-tuan parti. Subhanallah. Dan dikatakan, bagaimana hatimu akan hadir masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci daripada kelalaiannya. Parti. Yang keempat, yang ketiga lalai. Bagaimana nak masuk ke hadirat Allah jika lalai pada dunia kita? Dalam pekerjaan lalai banyak benda. Dan ataupun yang keempat, kemuncaknya. Ataupun bagaimana kamu mengharapkan hatimu untuk dibuka rahsia yang halus dalamnya. Maksudnya kemuncak yang keempat, bagaimana kamu mengharapkan hatimu, Allah buka, Allah masukkan dalam hati itu si rahsia. Apa maksudnya? Ma'rifat nur kepadamu, cahaya ma'rifat pada hatimu, rahsia-rahsianya, kemanisan imannya, ma'rifatnya, Allah Rabbi, kelazatan imannya. Bagaimana hatimu nak dapat semua tu? Jika padahal ia belum bertaubat kepada Allah daripada kekeliruannya ini yang tadi itu. Allah. Apa maknanya? Pintunya untuk kita dengar, tuan-tuan perhati betul. Maknanya untuk hatimu itu nak terang hatimu, nak terang hati ini. Pertama, jika hatimu nak terang, jika hatimu nak menuju kepada Allah, jika hatimu itu nak hadir kepada Allah, pintunya, jika hatimu nak dibuka pintu-pintu rahsia oleh Allah, daripada semua kekeliruan ini, hatimu nak diberi pancarnya cahaya makrifat dan sebagainya, maka pintunya ialah dengan bertaubat kepada Allah. Tu satu pintu. Tu kunci dia, tuan-tuan. Maka taubat ni kena buat hari-hari. Hadis kursi kita, saya dah baca banyak. Allah sebut banyak hadis. Hai manusia, jangan kamu ketepikan taubat, kata Allah. Wahai manusia, jangan kamu ketepikan taubat. Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu tangguh-tangguh untuk bertaubat. Jangan panjang angan-angan. Jangan mengharap kebahagiaan akhirat tanpa beramal. Subhanallah. Hadirin sekalian, Allah sebut lagi kepada kita, kenapa kamu menanggung-nanggung untuk bertaubat hari ke hari, tahun ke tahun? Kenapa? Subhanallah. Hadirin sekalian, untuk hati ini dibuka pintu rahsianya, nak dibuka pancar nur cahayanya dengan jalan bertaubat kepada Allah. Bila kita bertaubat, maka dibuka sedikit demi sedikit nur cahaya untuk dimasuki dalam hati kita. Subhanallah. Baik. Syarah di bawah. Bertaubat ini tujuannya apa? Untuk kita ni selamat, dibebaskan dosa kita atas kekeliruan antara dunia akhirat yang kita bincang awal tadi. Untuk dibebas ikatan hati kepada dunia dan akhirat. Hati kita kepada tuntutan hamba, hawa nafsu atau hamba Allah. Untuk hati kita supaya selamat daripada dilalaikan dengan benda-benda dunia ini. Sampai kita nak ibadat pun tak dan. Diikat dengan lalai dunia. Sehari zikir pun 1000 tak ada. Selawat pun tak ada 1000. Quran pun tak baca satu line dua line. Tak bergerak muka surat Quran. Solat sunat ba'diyah pun tak ada. Semua lepas Isyak pun balik tak semayang ba'diyah Isyak. Itu tak cerita solat malamnya, solat sunat subuhnya, berjemaahnya, semayang tepat waktunya,
Semayang ikut dan waktu dia. Itu bermaksud kita masih diikat dengan hambatan dunia. Allah Rabbi. Maka kata ulama, tuan-tuan, berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa, mustahil ia akan berlaku. Yang Allah sebut tadi pada yang kita baca hadis Qudsi, tidak akan berkumpul dua cinta dalam satu hati. Allah sebut kita, tidak akan berkumpul dua cinta dalam satu hati. Siapa yang sebut? Allah sebut sendiri. Jangan kamu duk cuba-cuba. Bila kamu letak dunia pada hatimu dengan akhirat sama banyak, sampai masa kamu akan tolak satu. Satgi lah kita mayang, satgi lah. Tengok. Satgi lah kita dunia dulu, urusan dulu. Bukan tak mayang. Mesyuarat dulu, tuan-tuan. Maka dia akan menang antara satu. Dunia menang atau akhirat pun menang. Salah satu di situ. Maka kata ulama, berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa, mustahil berlaku. Malam dan siang tidak akan berkumpul, kan? Sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak. Bila dia diam, dia tak bergerak lah. Bila dia bergerak, dia tak diam. Mana mungkin dia bergerak tu dan masa sama dia diam? Tak. Itu takkan berlaku. Bila bergerak, bergeraklah. Bila diam, diamlah. Takkan duduk sekali. Di mukadimah ni dibuat contoh begitu. Nak sebut lagi kepada kita, iaitu antara cahaya terang dengan gelap takkan berkumpul. Sekarang kita terang, tak gelap lah. Gelap tu hilang. Dan kita tutup lampu, gelap duduk. Terang tu dah pun hilang. Kan? Takkan berkumpul dua perkara dalam satu masa. Terang dan gelap tu takkan berkumpul serentak. Allah, tuan-tuan. Maka di situlah di antaranya, bila mana datang dunia pada hatimu, akhirat tu pasti kamu akan tolak tepi. Tak payah bohonglah. Hakikatnya begitu. Siapa sebut? Allah. Dia akan abaikan dunianya atau akhiratnya. Jika akhirat tu kuat, maka dunia tu duduk tepi. Jika akhirat tu lemah, dunia tu kuat pada hati kita, maka akhirat duduk tepi. Tuan-tuan, itu jawapannya. Jadi, jika betul-betul kamu nak menjuang, nak mendalat agama, nak membela agama, nak membela Islam, mana buktinya? Diletakkan di mana? Akhirat tu kamu letak betul-betul agamanya, atau dunia tu kamu letak pula? Akhirat tu tepi. Contoh, kan? Kita juga begitu. Kita nak balik kepada mana? Kita nak balik ke akhirat. Tapi nak balik akhirat, tapi kamu jadi hamba dunia. Kita. Subhanallah, maka hati-hati tuan-tuan, kita terperangkap. Kita diracun, kita tak sedar. Kita dibius dengan apa ubat dunia. Kita mabuk, ubat pelali dunia. Sampai kita tak nampak, kita tenggelam dalamnya. Kita sedang lemas dalam dunia. Baik, maka kata ulama, demikian pula nur cahaya. Sikit tuan-tuan. Iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan kerana selalu masih berharap menyadar kepada suatu selain Allah. Disebut kata ulama, sesungguhnya nur iman itu sentiasa datang turun ke hatimu. Ada kalanya kata ulama ini naik kembali tempat turunnya kerana hatimu penuh dengan dunia. Maknanya tuan-tuan, setiap daripada kita ni, Allah Ta'ala sentiasa beri kita ni taufik dan hidayah. Setiap orang berpuluh-puluh kali, beratus kali, aku ni dah tua ni, itu hidayah. Aku ni dosa banyak, itu hidayah. Aku lama tak bangun malam, Quran pun tak baca, puasa, sunat, zikir. Aku ni ya Allah, macam mana ni aku ni, itu hidayah. Tapi bagaimana hidayah nur itu akan masuk pada hatimu? Jika hati kita tu kotor, masih penuh dengan dosa, maka kita cara jalannya, bersihkan hatimu setiap masa untuk menerima bila-bila sahaja hidayah Allah turun kepada kita. Semoga turun tu lekat pada hati kita, maka dia duduk lama dengan kita. Sebab hati itu bersih. Jika hati kotor, dia takkan duduk, dia turun. Hati kotor, dia naik kembali. Hidayah itu
naik kembali tempat turunnya, kata ulama. Baik. Hadirin sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaitu disebut Ahmad bin Qadrawai rahimahullah ta'ala ditanya, amal perbuatan apakah yang utama? Kata dia. Saya ambil syarah, nak lebih mudah. Jawab Ahmad bin Qadrawai, menjaga hati. Perhati tu, perhati. Kata ulama Ahmad bin Qadrawai rahimahullah ta'ala ditanya, amal perbuatan apakah yang utama? Jawabnya, menjaga hati. Menjaga lagu mana? Jangan sampai condong. Condong. Menoleh. Menghadap. Kepada mana? Kepada sesuatu selain Allah. Yang ni, duniamu, hawa nafsumu, makhlukmu. Allah. Iaitu amalan utama, jaga hati jangan sampai condong. Jangan sampai condong kepada selain daripada Allah. Hati itu jaga betul-betul, tarik betul-betul. Nak masuk ke dunia, tarik balik. Nak pergi ke hawa nafsu, tarik balik. Allah, kita belah kebau lembu. Kita bagi makan rumput kebun kita. Dia nak pergi makan rumput kebun lain, tarik balik. Allah, nafsu kita, hati kita, roh jiwa kita. Jika kita biar begitu, maka dia akan terus dibawa, disesat, ditenggelamkan. Maka bagaimana? Kita bergantung kat siapa? Bergantung kepada Allah. Caranya, kita bertaubat, berserah kepada Allah. Jika kita tak ikat, maka biar gitulah. Kita tak ikat, lembu kita lepas gitu. Maka dia akan makan yang kebun orang lain ke, tuan dia ke, dia tak kira, dia makan saja. Maka hati pun kalau tak ikat, maka dia akan pergi condong kepada hawa nafsu ke dunia. Nak ikat dengan siapa? Dengan Allah hatimu. Apa jalannya? Kuncinya dengan kita bertaubat, serah kepada Allah. Maka Allah akan bimbing kita. Allah akan atur untuk kita. Maka kata ulama, subhanallah. Baik. Saya rasa tak habis uraian kita. Mukadimah. Abu Abdullah Al-Jallab berkata. Baik, nak sebut. Saya bawa kita kupas dalam. Kita tak sempat lagi malam ni. Siapakah yang hasrat, semangat, tujuannya lebih tinggi daripada alam benda, daripada alam dunia ni? Semangat amal ibadat, tujuan hidupnya, semangatnya tinggi daripada alam benda ni, maka ia pasti sampai kepada Allah yang mencipta alam. Tetapi sesiapa yang tujuannya pada setiap amalnya, perbuatannya, hidupnya hanya sebatas sesama makhluk, berlegar sesama makhluk, tak naik kepada Allah, maka dia tak mendapat Tuhan, dia hanya dapat makhluk saja. Sebab Allah Maha Mulia untuk menerima persekutuan, disekutukan Allah. Artinya tuan-tuan, hati kita ni jika kita bergantung hasrat tujuan kita kepada Allah, kita akan sampai kepada Allah. Nak pergi Kuala Lumpur, betul-betul naik train, ambil tiket ke Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur. Tapi nak pergi Kuala Lumpur ambil train, tiket pergi ke Penang, tak sampai Kuala Lumpur, sampai Penang. Jadi hasrat hati ini jika sekadar berlegar dalam dunia kita, tak naik kepada Allah, sekadar dapat pujian, hawa nafsu kita, terikat dengan sifat buruk kita, sifat buruk kita, maka dia takkan ke mana pun. Kita hanya tenggelam dalam dunia kita. Duk rasa kita ni dah okey, padahal kita belum naik sampai kepada Allah lagi. Subhanallah. Hadirin sekalian, maka sebab itu kata ulama, maka kerana itu taubat itu pintunya untuk melepaskan diri kita. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah, harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Artinya tuan-tuan, tidak akan dapat kita capai kepada Allah tanpa membuang 4 perkara ini, kata ulama. Sikit kita berhenti. Kita sambung bulan depan.
tak akan sampai, tak akan dicapai kepada Allah tanpa kita buang 4 perkara ni. Buang ke mana? Buang daripada apa? Hati ini pertama. Gambaran dunia yang terpahat pada hati dunia ni. Maka akhirat dunia di tangan, akhirat di hati. Genggam dunia di tangan, akhirat di hati. Kita boleh lepas dunia kita tu. Maksud begitu. Jika kita masih letak dunia di hati kita, sayang dunia kita, maka tak sampai kepada Allah. Kita jadi hamba kepada dunia kita. Dunia. Nak semayang azan, tak pergi, duduk kat rumah. Hamba rumah kita. Azan, kita duduk kat kedai lagi, kat kebun ladang lagi. Itu dunia lah, masih kuat. Pekerjaan kita lagi. Kita sibuk dengan benda-benda, kita main-main. Bola lagi, petang maghrib. Lagi mana malam tak pergi mayang? Aku malam dah kerja, sibuk lagi. Itu alasan tu dunia. Syaitan. Dan yang kedua, takkan dicapai kepada Allah tanpa membuang 4 perkara. Pertama, dunia di hati. Kita kena letak tolak pelan-pelan tepi kita. Yang kedua, jika kita mengikut dan tunduk kepada hawa nafsu kita, syahwat hawa nafsu, pujian, sanjungan. Yang ketiga, jika tidak menyucikan hati daripada kelalaian. Jika hati itu kita tak cuci dengan kelalaian. Ustaz, nak buat lagu mana Ustaz? Sebab tu kata Ustaz Wadi, baca Al-Kahfi supaya kita dapat syafaat, mukjizat, syafaat, berkat dengan surah Al-Kahfi. Kita tak dilalai dengan fitnah dunia. Nanti fitnah dunia lah ni. TV kita, handphone kita, anak bini kita, kerja kita, makan minum kita, kawan-kawan semua ladang, semua tu fitnah dunia. Maka kita kena minta bantuan Allah, tolong aku ya Allah. Jadi kita baca doa, Allahumma a'ini ala zikrika, syukrika wa husna ibadati. Doa kepada Allah, minta ya Allah. Maka pintunya apa lagi? Yang keempat, tidak bertaubat kepada Allah. Jika kita bertaubat kepada Allah, maka yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang lalai tadi, maka kita dapat dibimbing oleh Allah. Allah akan tolong kita. La haula wala quwata illa billah. Disebut dalam tafsir pada makna zikir ini, tidak ada daya upaya untuk aku nak mengelak diri daripada membuat maksiat melainkan dengan bantuan Allah. Dan tidak ada daya upaya untuk aku nak beramal ibadat kepada Allah melainkan dengan kurniaan Allah. Maka serah kepada Allah. Maka kita kena berdoa kepada Allah. Sebab tu kata Syekh Zaruk berkata, tak mungkin hati bercahaya dengan halangan makhluk. Hati tak akan bercahaya jika penuh dengan halangan makhluk. Kenapa? Sifat hatinya hanya satu saja, duduklah hati tu, tak boleh duduk dua. Takkan berkumpul dua cinta pada satu hati. Satu hati ni dia hanya terima satu saja. Sifat hati dia terima satu, takkan terima dua. Allah kata, disebut ni. Di mana? Kerana sifat hati hanya satu saja. Apa menerima satu yang pertama, maka tak mungkin dia akan terima satu yang kedua. Allah Rabbi. Menerima yang lain, tandanya hati sanggup berkorban tanpa sebarang penangguhan. Dan condong berkorban tanpa sebab. Bila dia berkorban kerana dunia, maka korban itu tanpa sebab apa-apa. Melainkan korban itu hanya binasakan diri dia saja. Sedangkan Allah dia harus dahului. Maka dia letak Allah, korbankan dunianya. Letak Allah, korbankan seronoknya, kelalaiannya, nawa nafsunya, main-mainnya, makan minumnya, dunia, hartanya. Dia letak Allah dulu. Jika tidak, tuan-tuan, kita akan tenggelam dalam dunia kita. Firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Atau kama qala. Sadaqallahul azim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sadaqallahul azim. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Allah akan ajar kamu, Allah bimbing kita. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan
mengajar kepadamu segala hajat keperluanmu. Alamal insan nama lam ya'lam wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung nanti bulan depan dan syarah yang panjang lagi tentang kisah yang menakjubkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana hati ini. Maka kita bersungguh-sungguhlah, kerana hati itu raja kepada diri kita. Jika baik hati, baiklah segala-galanya. Maka caranya bersihkan hatimu dengan jalan pintu taubat kepada Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم تبارك وتعالى سادتنا رسول أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kan tuan-tuan minta maaf masa tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Takbir. 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 Walillahil hamd.